Okay. Jadi dalam learning objektif kali ni kita akan tengok pula macam mana nak gunakan root mean square speed bagi gas molekul. Okay, root mean square speed, root mean square, tengok letter R, M dengan S. Ini adalah RMS. Short dia adalah RMS. Speed adalah halaju V. Okay, jadi root mean square speed, kita gabungkan V dengan RMS, dia akan jadi VRMS. Okay, so kalau kita nak sebutkan halaju gas, kita tak sebutkan dia sebagai speed of the gas. Sebab apa? Sebab gas tersebut sangat volatile. Jadi dia akan bergerak secara rawak. Jadi kita susah untuk tentukan sesuatu molekul tu berapa dia punya halaju. Jadi kita akan gunakan VRMS. Okay, root ni menunjukkan square root. So ni adalah simbol square root. Mean ni adalah average, simbol average. Square ni adalah square root, kuasa 2. Okay, dan kita akan menggunakan equation VRMS. Okay, so secara lalu, kinetic theory of gases ada 7 assumption. So assumption yang pertama adalah semua gases tu adalah made up of the same atoms or molecule. Mereka adalah identical. Okay, identical. Same atoms or same molecule. Yang kedua, dia akan bergerak secara random. Okay, dan yang ketiga, volume of atom adalah diabaikan. Sebab apa? Sebab dia punya atom tu sangat kecil berbanding dengan volume occupied by the gas. So katakan kita ada satu container gas, balloon. Contoh ada balloon. Okay, jadi balloon punya volume tu adalah lebih besar compare dengan volume of atom dalam balloon. So satu atom tu sangat-sangat kecil. Jadi kita boleh neglectkan volume of atom berbanding dengan volume occupied by the gas. Okay, seterusnya dia punya collision, dikatakan satu molekul tu bergerak dan dia melanggar dengan another particle. So kat situ collision yang berlaku adalah secara elastic collision. Okay, dan seterusnya intermolecular forces kita abaikan kecuali semasa collision, except during collision. Okay, dan time of collision is negligible compared to the time between collision. Okay, bermaksud masa pelanggaran antara molekul tu kita boleh abaikan berbanding dengan masa untuk kita capai hit another wall. Contoh macam ni. Contoh ini adalah balloon. So kita ada 2 gas atom. Ini atom 1, ini atom 2. Okay, jadi untuk poin yang ke-6, kalau masa yang diambil untuk bergerak ke wall ataupun bergerak ke surface of the balloon, ini adalah T1 berbanding dengan masa collision antara 2 atom. Okay, so ini adalah delta T. Okay, so kita kat sini kita abaikan apa? Kita abaikan delta T. Sebab delta T ni sangat-sangat kecil berbanding dengan T1. So kita boleh neglectkan delta T. Almost zero. Value dia almost 0. Okay. Seterusnya adalah collision berlaku secara constant in velocity. So kita assume yang mana dia bergerak secara constant velocity. So kat sini tiada effects of gravity pada molecular motion. So antara 7 assumption ni yang mudah untuk awak hafal adalah yang pertama, okay, yang mana all gases are made up of atom, identical atom. Yang kedua, move randomly, dan yang mudah untuk dihafal adalah elastic collision. Okay, collision antara molekul tu adalah secara elastik. Okay, so apakah itu RMS? Okay, ini penting. Okay, awak kena faham maksud RMS. R is root. Root ini simbol dia adalah square root. Okay, M adalah mean. Mean adalah average. Ini adalah simbol bagi average. S is the square. Okay, so ini adalah power 2, kuasa 2 square. Okay, jadi kalau kita gabungkan kepada VRMS, sebutan dia adalah root mean square. Okay, jadi kita kena adakan root dulu. Root tu di luar sekali, paling luar, root dulu. Lepas root, M adalah mean. So dalam root ada mean.
Okay. Dan lepas M is S is square. So dalam min ada square. So ini adalah cara penulisan VRMS. So simbol ini adalah sama je dengan VRMS. Okay, jadi kalau contoh kalau saya tak pandai untuk keluarkan VRMS, saya gunakan simbol macam ni. Okay, ini bukanlah RMS. Okay, ini bukan RMS. Ini nama dia, awak tengok paling luar adalah M. Sebab ni adalah min. Paling luar dia min. Paling luar dia min, M. Selepas min, dalam min ada root, R. Dalam root ada square. So ini bukan VRMS, ini adalah VMRS. So salah. Katakan awak lukiskan dia macam ni pula. Okay, ini juga salah. Ini juga bukan simbol bagi VRMS. Sebab apa? Sebab paling luar dia adalah root. Okay, selepas root ada square. Okay, dalam square baru min. So ini bukan RMS, ini adalah VRSM. Okay, jadi hati-hati bila awak keluarkan simbol bagi VRMS, dia kena root paling luar, dalam root is the min, dan dalam min ada square. Okay, jadi apa maksud dia? Apa maksud setiap satu tu? Okay, saya padamkan yang tak berkaitan. Apa maksud RMS? Okay, jadi kalau saya ada nilai, kita terus bagi beberapa nilai. Okay, contoh saya bagi velocity untuk sesuatu partikel, okay, dia ada beberapa nilai. Okay, contoh V1 nilai dia adalah 2 meter per second. Okay, dan V2 katakan sebagai random 3 meter per second. V3 1 meter per second. Contoh saya ada 5 nilai velocity. V4 adalah 2 meter per second. Dan V5 contoh nilai dia adalah 1 meter per second. Okay, jadi kita nak kirakan berapakah VRMS bagi satu partikel tersebut. Okay, jadi kita kira-kira nampak randomize dia ada beberapa nilai V. Ada beberapa nilai V dekat situ. Kenapa kita ada beberapa nilai V? Sebab susah sebenarnya kita nak tentukan halaju sesuatu atom. Sebab dia punya size dia sangat-sangat kecil. Okay, jadi kalau kita nak kirakan VRMS, first thing first, awak kena squarekan dulu. Okay, daripada dalam, yang paling dalam sekali, awak kena squarekan dulu setiap satu V. Okay, jadi VRMS, kena squarekan dulu setiap satu nilai ni. So, maksudnya 2 square tambah 3 square tambah 1 square tambah 2 square dan tambah 1 square. Setiap satu nilai V ni kita tambah, kita squarekan dia dan tambahkan. Kenapa kena tambah? Sebab selepas square kita ada min. Min tu adalah average. Jadi average adalah hasil tambah square of V bahagi dengan N. N adalah bilangan number of molecules. So kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So bahagi dengan 5. Okay, dah siap untuk square dengan min. Dan yang paling luar ini adalah root. Root ni adalah square root. So daripada nilai ni kita ambil square root for the whole number. Okay. So tekan nilai dalam ni. 2 square tambah 3 square tambah 1 square tambah 2 square tambah 1 square bagi 5. Jawapan tu square root the answer. So itulah RMS kita. Dan unit dia adalah meter per second. Okay, so itu maksud untuk part ni. Okay. Dan kat sini ada cara yang lebih mudah lah, yang mana kita nak cari nilai RMS kalau tak diberi nilai velocity bagi satu partikel atom tersebut. Jadi kat sini ada 2 equation yang penting yang awak kena tahu bagi VRMS. Equation yang pertama adalah VRMS bersamaan square root of 3 darab dengan K darab dengan temperature bahagi dengan M. So K di sini membawa maksud Boltzmann constant. Okay, tuliskan. K ini adalah Boltzmann constant. Okay, Boltzmann constant. Okay, dan nilai dia berapa? Macam mana nak tahu nilai K? Awak kena tahu dahulu, equation K ni sebenarnya boleh dikirakan daripada rumus R per NA. Okay, yang mana R ini adalah Avogadro constant. Rydberg constant, nilai dia 8.3.
23, 1. And A ni pula adalah Avogadro constant. 6 eksponen 23. So tekan kalkulator, bahagi 2. So itulah nilai bagi Boltzmann constant. Okay. T adalah temperature. Okay, temperature dalam unit Kelvin. M is the mass of gas molecule. Okay, gas of molecule. So kat sini unit dia dalam kilogram. So ni adalah equation pertama untuk VRMS. Yang kedua adalah VRMS bersamaan square root of 3R darab dengan temperature bahagi dengan M besar. R ini adalah Rydberg constant. Nilai dia 8.31. M besar ini adalah molar mass. Okay, tuliskan M besar molar mass of the gas. Okay, jadi kat sini saya ada bagi trik yang mana senang untuk awak hafal dua equation RMS V ni adalah dengan cara KM dengan RM ni boleh dibezakan dengan satu analogi. KM ni adalah ibarat kilometer. Manakala RM ni adalah ibarat ringgit Malaysia. Okay, duit ringgit Malaysia. Okay, jadi bila awak nak gunakan contoh dia bagi dalam soalan, dia bagi mass of the gas. Jadi jangan gunakan RT per molar mass. So sebaiknya gunakan 3 KT per mass. So M ini mass datang dengan K. K ini adalah Boltzmann constant. Okay. R ini datang dengan molar mass. So kalau kita tak diberi berapakah nilai mass of the gas, dia cuma bagi tahu jenis gas. Contoh dia cakap oxygen molecule. Jadi boleh kirakan M di sini. Molar mass ni dalam unit SI iaitu kilogram per mol. Wajib dalam SI unit kilogram. Jadi kalau diberi jenis gas, maksudnya awak boleh gunakan 3 RT per molar mass instead of gunakan yang 3 KT per mass of the gas. So kesimpulan dia RMS velocity, RMS speed is directly proportional dengan temperature. Okay, dan inverse proportional dengan the mass of the gas. Apa maksud dia adalah semakin berat gas tersebut, dia akan bergerak lebih perlahan. So VRMS dia lebih kecil nilai dia. Okay, secara lalu kita ambil dua sampel gas iaitu nitrogen berbanding dengan oksigen gas. So kalau nampak kat sini, comparison of molar mass bagi oksigen lebih besar. Ini menunjukkan VRMS bagi oksigen lebih rendah. Bermaksud VRMS untuk nitrogen gas bergerak lebih laju. Sebab tu kalau kita ada nitrogen gas, kita untuk birthday party, awak ada balon kita isikan nitrogen gas, dan kalau kita sedut nitrogen gas, kita punya bunyi suara lebih nyaring, akan lebih macam bunyi itik. Nyaring, kenyaringan suara lebih langsing. Itu disebabkan bila kita sedut nitrogen gas, bila dia nak try to escape from the lung, dia akan merembeskan partikel air. Jadi kat situ collision of air particle akan lebih laju. Sebab tu bunyi itu lebih langsing. Sebab tu kalau kita bercakap dalam keadaan yang normal, so kita sedut oksigen gas dan kita breathe out juga oksigen gas, kat situ tidak akan berlaku laju partikel become more energetic ataupun become more higher movement. So kita punya suara pun tone dia biasa saja. Okay, itu adalah perbandingan antara berat gas dengan laju mereka.